Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pagi ini Tuan Syekh berbicara tentang Allah dan bagaimana seharusnya kita mengenali Dia. Dalam Al-Quran ada banyak ayat berbicara tentang Allah, dan di antaranya Allah menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat itu mengatakan bahawa Allah mahu kita tadi belajar untuk kenal Dia. Selepas kita kenal Dia, barulah kita mengaku Dia itu Tuhan. Maka disebut fa'lam. Ketahuilah, kena cari, kena belajar, kena fikir dan sebagainya. Bila dah kumpul semua maklumat-maklumat mengenai Dia, maka pasti kamu akan kagum dengan Dia. Maka selepas itu kamu akan sebut la ilaha illallah. Allah tidak pernah suruh kita qul la ilaha illallah. Kerana kalau dia sebut katakan la ilaha illallah, di sana menunjukkan bahawa dia paksa kita supaya kita akur dia Tuhan. Tapi dia adalah Allah yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Maka dia mahu kita beriman dengan Dia itu berpunca ataupun berasaskan kepada kita kenal siapa Dia. Dan Dia cukup yakin, jika kamu kenal aku, kamu akan jadikan aku Tuhan. Jika kamu tak kenal aku, maka disitulah punca masalah kamu. Maka sebab itu disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehingga boleh kita katakan, siapa saja yang cari Tuhan, dia akan bahagia dengan usahanya itu. Siapa yang lari dari Tuhan, maka dia akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesiapa yang memalingkan dirinya daripada Allah, maka kehidupannya akan jadi susah, walau dia sekaya mana pun. Tapi sebaliknya, bila orang itu cari Allah, jumpa Allah, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sebenar. Allah sebut dalam Al-Quran, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul linuhyiyahu hayatan tayyibah, agar kami berikan kepada kamu hidup yang baik. Jadi tuan-tuan, apabila Tuan Syekh ingin mengajak kita untuk kenal Allah, maka cara kita kenal Allah itu dia sebut pagi ni bunyinya begini: amaraka bin nazari ila mukawwinatihi wa sayakshifu laka an haqiqatihi. Maksudnya, kata Tuan Syekh, Allah menyuruh kita untuk melihat komponen-komponen ciptaan Allah yang terdapat di dunia ini. Jadi Tuan Syekh menggunakan satu istilah dan dinamakan komponen ataupun perkara-perkara. Manakala Allah pula menggunakan istilah ayat. Ayat tu maksudnya tanda-tanda. Jadi samalah apa yang Allah sebut dengan apa yang Tuan Syekh tadi sebut, cuma berbeza perkataan sahaja. Jadi kata dia amaraka bin nazari ila mukawwinatihi. Kata Tuan Syekh, Allah suruh kita perhati setiap benda yang terbentuk di dunia ini,
lepas kita perhati, kata Tuan Syekh, pasti Allah akan tunjuk kepada kita siapa dia. Jadi seolah-olah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dengan kita melalui apa yang difahami oleh Tuan Syekh. Seolah-olah Tuan Syekh ingin beritahu pada kita, siapa yang tidak memenuhi akan kehendak manusia itu, dia tak akan jumpa Tuhan. Maka kita perlu menyenaraikan apa yang ada pada kita, ya. Secara ringkasnya, manusia itu terbentuk daripada 3 perkara. Pertama, aqlun yudrik. Yang kedua, qalbun yuhib. Yang ketiga, jismun yataharrak. Yang pertama adalah manusia ada akal, dan akal itu mampu berfikir. Yang kedua, manusia ada hati, maka hati itu harus mencintai. Dan yang ketiga, manusia ada fizikal, maka dia harus bekerja. Jadi manusia harus sedar bahawa dia ada akal, dia ada hati, dan dia ada fizikal. Makanan bagi akal adalah ilmu, manakala makanan bagi hati ialah kenal. Makanan bagi fizikal ialah dia bekerja. Jadi jika dalam hidup seharian seorang manusia itu dia melampau di salah satu, dia melampau dalam berfikir sehingga dia tak kerja dan dia tak buat apa, maka dia jadilah macam ahli falsafah Greek. Duduk seorang berfikir, last kali bunuh diri. Dia melampau. Jika dia mencintai, maka dia juga melampau. Jadilah dia seperti orang-orang yang menganut falsafah hedonisme, berseronok sepanjang masa, maka dia mati dalam kesengsaraan. Yang ketiga adalah orang yang melampau dalam memberi makan kepada tubuhnya, iaitu dia bekerja, maka jadilah mereka seperti mana firman Allah, jama'a amalan wa addadah. Jadi mereka seperti orang Jepun, orang Korea yang rajin bekerja tetapi tidak pernah merasa bahagia dalam hidup. Jadi seorang Muslim itu tuan-tuan, dia mesti seimbang, kerana keseimbangan itu akan memberinya kemajuan. Tapi kalau ada kebincangan itu akan menyebabkan kemelampauan. Cuma yang sedihnya, orang Islam pada hari ini mereka tak ada di mana-mana. Berfikir pun tidak, bercinta pun tidak, kerja pun tak ada. Dia duduk kat mana tak tahulah tuan-tuan. Jadi nak sebutnya manusia itu ada 3 tadi. Dia mesti berfikir, dia mesti mencintai, dan dia mesti buat sesuatu. Maka sebab itulah orang sufi tuan-tuan selalu sangat dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan banyak sangat kerja, tapi dia tak pernah kata jangan tak kerja. Dia sebut begitu. Kita jumpa pada hikmah-hikmah awal dulu, kata Tuan Syekh, arih nafsaka minat tadbir, rehatkan minda kamu daripada mengurus. Dia tak kata arih jasadaka, rehatkan tubuh kamu. Yang tubuh tu kena kerjalah. Yang berfikir pada perkara yang Allah tak suruh fikir, tak payahlah fikir. Kita tak payah fikir apa yang Allah tak bagi fikir. Yang dia suruh kita fikir, itulah yang baiknya. Jadi tuan-tuan, apabila orang sufi mengatakan begitu, maka kita akan bertanya, bagaimana seharusnya kita mengenal Allah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan kepada kita perkara yang harus ada untuk kenal Allah dan bagaimana cara kita mengenal Allah.
Kata baginda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al ilmu la yu'tika ba'dahu fa in a'taka ba'daka lam yu'tika syai'an minhu. Maksudnya, siapa yang mahukan dunia, maka dia kena ada ilmu tentang dunia. Siapa yang mahukan akhirat, dia juga kena ada ilmu tentang akhirat. Siapa yang mahu kedua-duanya, dia juga kena ada ilmu tentang kedua-duanya. Dan ilmu itu dia tidak akan beri dirinya kepada kamu jika kamu beri diri kamu kepadanya separuh-separuh. Jika kamu beri padanya separuh, dia langsung tak beri apa-apa pada kamu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tak ada cara lain untuk kenal Allah melainkan ilmu. Tak ada jalan lain. Ilmulah yang membawa kita untuk kenal Allah. Dan kesan daripada kita kenal Allah itu akan menyebabkan kita betul hidup atas muka bumi ini. Jadi, bila kita tahu jalan untuk kenal Allah adalah ilmu, dan ilmu menyatakan siapa dia, dia cukup sombong ilmu ni tuan-tuan. Dia sombong sangat-sangat. Apa tanda sombong dia? Dia kata, kalau engkau nak aku, engkau kena bagi seluruh tumpuan. Kalau engkau bagi sikit-sikit ataupun separuh ataupun suku, langsung aku tak bagi. Maka sebab itu tuan-tuan, di negara kita banyak majlis ilmu, tapi orang yang belajar ilmu tak dapat pun kesan dari ilmu. Sebabnya tak serius lah. Hak mari belajar, dia suruh tok guru bawa buku, dia tak bawa apa. Dia tak bawa apa. Tok guru pula ada yang datang tak pernah buat preparation, mengarut je bercakap. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, sebab itu di negara kita ni defisit duit masjid majlis ilmu. Tapi hasilnya tak ada apa. Kenapa tak ada? Sebab murid tidak memberi hak ilmu dan guru pun tak beri juga hak ilmu. Jadi bila kedua-dua yang berkecimpung dalam ilmu tidak memberi hak, ilmu kata aku tak beri. Aku tak beri. Bukan saya yang kata ya, Nabi-Nya sebut begitu. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa tu'tihi kullaka fa in a'taitahu ba'daka lam yu'tika syai'a. Ilmu itu dia tidak akan beri dirinya kepada seseorang, melainkan orang itu beri seluruh hidupnya untuk ilmu itu. Jika dia beri separuh, maka ilmu kata aku tak beri apa-apa. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, kadang-kadang ilmu yang berlaku ataupun pencarian yang berlaku di negara kita ini, penyimpangan ataupun kelompongan itu ada di kedua-dua pihak. Satu pada muridnya, yang satu lagi pada gurunya. Maka sebab itulah zaman dahulu bila nak belajar agama, buku yang paling awal perlu dipelajari oleh orang yang nak belajar, dia panggil Adamut Ta'lim. Adab nak belajar ilmu agama. Jadi apabila dalam sukatan pengajian agama di masjid pada zaman ini, buku tersebut sudah tidak lagi dijadikan kurikulum wajib, maka inilah yang berlaku. Banyak program tuan-tuan, penuh jadual, sampai yang mari masjid letih ke diri. Sedangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah masyarakat dulu, saya rasa Nabi ni kan tuan-tuan, tak adalah ceramah sampai 6 kali sehari. Tapi kini ustaz ada ceramah 7 kali sehari. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah pukul 3, kuliah maghrib, kuliah isyak lagi yang terbaru tuan-tuan. Ustaz tu ceramah 7 kali sehari tuan-tuan.
Di masjid tu habis dah duit masjid, terpaksa kena cari orang kaya sponsor ikut ustaz pula. Ustaz ni orang ni, ustaz ni orang ni, sebab duit masjid dah habis dah. Tapi bila kita buat test dekat masjid tu, seorang pun jawab tak betul. Jadi tuan-tuan, mujulah DAP tak tahu. Kalau dia tahu, mati kita, tuan-tuan. Mujulah masjid kita ni tak ada audit Kementerian Pendidikan, tak ada audit SIRIM, tak ada semakan kurikulum. Mujur, tuan-tuan. Oh, kalau kementerian buat semakan kurikulum, minta melalui JAIS, melompat habis kita, tuan-tuan. Letih. Kita pula belajar tak ada exam, mari je dengar, tidur, makan nasi lemak, balik. Mari gitu je lah. Jadi tuan-tuan, jika itulah sikap kita, maka inilah hasil kita, gitu je lah. Saya tak ada nak kata apa, cuma saya nak sebut itu yang ilmu cakap tadi. Jadi dia kata dia cukup sombong. Kalau kamu nak aku, kamu kena beri seluruh hidup kamu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tengok bila ada orang kata payah nak belajar ilmu tu, mana ada payah, tuan-tuan? Tak ada ilmu yang payah, tak usah tipulah. Kalau orang kata, oh payah ustaz nak jadi doktor, payah. Payah apa jadi doktor? Kena hafal ubat, hafal penyakit. Tu kok payah ya. Nama ubat tu dia memeningkan. Nama ubat dalam bahasa Greek, terjemuh bahasa Inggeris, lepas tu Melayu pula. Sebab tu doktor kena kuat ingat. Yang tak boleh hafal tu sebab tak fokus je. Jadi punca payah ialah fokus je. Bukan payahnya ilmu tu. Tuan-tuan mengaji tauhid, oh payah ustaz, dah tak fokus. Ngaji apa pun, kalau tuan-tuan tak fokus, tak jadi, tuan-tuan. Jadi fokus itulah yang dimaksudkan dengan beri keseluruhan. Jadi bila kita tak beri keseluruhan, maka ilmu kata, aku tak beri diri aku. Dia sombong sangat-sangat. Kalau kau nak aku, engkau kena tunduk dengan aku, iaitu engkau beri keseluruhan hidup engkau, iaitu fokus engkau untuk aku ketika engkau datang melamar aku berilah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, Tuan Syekh kata kita tak ada jalan lain dah. Kita nak berjaya, kita kenal Allah. Nak kenal Allah, jalannya adalah ilmu lah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang hidup dengan ilmu, dia tak pernah merana. Mungkin tuan-tuan kata, oh sibuk dengan ilmu tak kaya. Jadi kita tanya dia, apa makna kaya? Oh, dia kata kaya piti banyak. Enggak buat apa piti banyak, tuan-tuan. Nak hidup pun payah, asyik duk kira piti je. Apa kaya? Yang kita nak definisi kaya lain. Kaya kita jadi macam kaya Allah. Allah sebut bila dia kaya, bermaksud dia tak perlu kepada apa-apa. Maka ilmu kata kaya ialah orang yang kurang bergantung kepada orang lain. Kaya lah tu. Makin kurang dia bergantung pada orang, maka dia makin kaya. Tapi kat dunia sekarang, orang kaya lah paling banyak bergantung dengan orang. Cuba tuan-tuan pergi kawasan orang kaya, semua orang lain buat untuk dia. Itu paling malah hidup tu, tuan-tuan. Nak makan orang kena masak, nak tu orang kena buat, nak semua orang kena buat kat dia. Cuba orang tak ada, bengong dia, tuan-tuan. Sebab tu campur dekat pulau ada dinosaur, satu orang kampung, seorang orang kaya. Saya rasa mati orang kaya dulu. Dia nak survive macam mana, semua orang buat untuk dia. Tapi orang kampung tu, dia boleh tanam ubi, dia bubuh longgok-longgok, dia nasa makan ubi, dia makan sikit, tak matilah juga, tuan-tuan. Yang kaya dia nak tekan, coverage tak ada, semua tak ada. Wow. Jadi sebab itu kita kata, bila kita ukur Nabi dengan ukuran kita, itu yang jadi terbalik itu. Kita kata Nabi ni miskin, kesian kat dia. Kita tunjuk rasa kesian kat Nabi sebab Nabi miskin. Kalau Nabi hidup, Nabi tanya kita, siapa hok miskinnya? Ambo ke demo? Kalau Nabi tu cakap Kelantan lah, demo ke ambo miskin ni?
Jadi kita duduk kesian ke Nabi, miskin lah belah. Dia tak pernah berunguk pun dengan hidup dia. Dia tak pernah berunguk pun. Bermaksud dia kaya lah tu. Dia ada beberapa budak suruhan, antaranya Anas bin Malik. Kata Anas, aku duduk dengan Nabi 10 tahun. Selama 10 tahun duduk dengan dia, Nabi tak pernah suruh aku untuk tolong dia dalam urusan hidup dia. Dia buat sendiri. Orang kaya dalam tu tak. Dia boleh buat sendiri. Dia tak perlu kat orang. Walaupun orang ada untuk serve kat dia. Tapi hari ni semua orang buat untuk dia. Kalau jadi ustaz, ada 10 orang follower kat belakang, susun kasut dia, buat tu. Ada orang dia kata ustaz tu wali lah. Lepas tu kita tanya apa tanda wali. Tangannya lembut macam baby. Dia kata ustaz tu lembut tangan macam baby, itu tanda wali. Pada saya itu bukan wali, itu menyusahkan orang. Semua orang buat untuk dia. Kalau dia ustaz yang baik, dia buat sendirilah. Dia bawa kereta sendiri, dia pikul beras sendiri, dia ambil nasi sendiri. Kenapa orang nak hidang untuk kamu? Kenapa orang nak hidang? Rasulullah tak pernah pun buat gitu. Dia buat sendiri, dia pikul air sendiri. Takkan kau lebih baik dari Rasulullah? Ada orang tuan-tuan, bila dia jadi ustaz, bila dia pergi forum dengan kita, selagi orang tak bubur nasi dalam pinggan dia, dia tak makan. Tak makan. Jadi kita pun tengok ke dia, teruk benar kita 2 kali dah tambah, dia tak makan lagi. Kita tanya, apa tak makan Syah? Tunggu orang bubuh lah. Itu miskin tuan-tuan. Semua bergantung dengan orang. Orang kaya dia hidup sendirilah tuan-tuan. Jadi sebab itu sekarang kita tersilap memahami ilmu tadi. Maka sebab itu kita tak jumpa Tuhan. Jadi oleh kerana itu kata Tuan Syekh, kalau kamu nak kenal Allah, kamu mesti kenal melalui ilmu. Dan ilmu itu gadis sunti yang sombong sangat. Dia kata kalau engkau nak aku, engkau kena beri keseluruhan. Maksud di sana ialah fokus tadi. Kalau kamu tidak fokus, maka kamu tak dapatlah aku. Sama ada fokus itu sikit atau banyak, yang penting bila kamu duduk nak dengar aku, kamu kena fokus 100%. Kena duduk dengan aku je. Bila kamu fokus, kamu dapat aku. Kamu tak fokus, aku tak beri kat engkau. Okey tuan-tuan, itu yang pertama. Apabila kita tahu jalan untuk menemui Allah itu melalui ilmu, dan ilmu tadi sifatnya begitu, maka tuan-tuan kita bertanya lagi, bagaimana nak faham Allah tadi, ataupun nak kenal dia. Jadi dalam bicara pagi ni Tuan Syekh sebut mukawwinat. Mukawwinat tu maksudnya komponen-komponen. Jadi di dunia ini kita tak boleh tengok Allah secara direct, ya, secara langsung. Tapi Allah tak adalah biarkan kita terkapai-kapai untuk tidak ketemui dia. Dia kata kamu boleh jumpa aku, cuma aku sudah buat ketetapan cara nak kenal aku ni ada komponen. Maka kuasailah komponen-komponen tersebut, maka kamu akhirnya akan jumpa aku, kamu akan kenal aku. Tapi kalau kita rentas ataupun kita skip komponen itu, kita nak pergi terus terjah jumpa dia, kita tak jumpa. Kita takkan jumpa begitu. Jadi seolah-olah nak jumpa Allah ini, kata Tuan Syekh, kita guna kaedah induktif. Induktif tu maksudnya kita cari sikit, kemudian dah dapat semua sampel tu, kita pun categorizekan dia. Lepas kategori, barulah kita generalisasi. Gitu dia. Jadi dia suruh kita buat macam itulah. Sebabnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Aku dah buat kamu wahai manusia, kamu tidak mungkin
mencakupi semua benda. Maksudnya kita tidak ada upaya untuk melihat sesuatu secara cakupan menyeluruh. Kita tak mungkin. Kita tak mungkin dapat melihat sesuatu secara cakupan menyeluruh. Tapi Allah boleh melihat kita dan segala-galanya secara cakupan yang menyeluruh. Innallaha alimun khabir, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ya'lamu kulla syai'in wa ma tasqutu min waraqatin. Dia ada benda tu, iaitu dia tengok kita secara menyeluruh. Sekali tengok dia dah tahu. Itu dialah. Jadi kita tak boleh buat macam dia. Kita tak mampu. Kita kena tengok sikit-sikit, iaitu kita campur. Misalnya, kalau saya tanya tuan-tuan, Allah tu apa? Saya yakin sangat tuan-tuan yang ada kat dalam masjid ini akan memberi jawapan yang berbeza dari setiap orang. Maka kita pun tanya, kenapa berbeza? Kerana setiap orang tidak upaya mencakupi Allah itu pada makna yang menyeluruh. Tapi setiap tuan-tuan memberi jawapan yang betul. Tapi jawapan itu ialah relatif dan tentatif. Relatif itu maksudnya bersifat peribadi tuan, dan tentatif bermaksud sementara ilmu setakat tu yang ada. Nanti kalau ilmunya bertambah, berubah pula. Kenapa berubah? Kerana jawapan tadi tentatif ya. Lepas tu kenapa dia relatif? Ikut kepada ilmu yang ada pada setiap orang. Jadi sebab itu tidak ada orang yang boleh berbicara tentang Allah, mengenai Allah tadi secara semua sekaligus. Maka itu menunjukkan kepada kita, keyakinan kita kepada Allah juga tidak sama disebabkan oleh ilmu yang kita ada tentang Allah itu sifatnya relatif dan tentatif tadilah. Relatif dan tentatif. Jadi oleh kerana itulah ilmu tadi menjadi kayu ukur sejauh mana kita tahu tentang dia, maka sejauh itulah keyakinan kita tentang dia, dan sejauh keyakinan itulah perlakuan kita untuk dia merujuk kepada semua benda tadilah. Sebab itu kita tak boleh nak kata keislaman seseorang itu ada beza. Kita yang duduk kat dalam masjid ni, semua kita orang Islam. Tak kurang pun perkataan Islam dekat IC kita, ISLAM. Sama je. Tapi apa yang beza kita? Iaitu tahap iman kita. Apabila tahap iman kita berbeza, maka otomatiklah kepercayaan kita berbeza, keyakinan kita berbeza, kesediaan mentaati Allah pun berbeza, pelaksanaan kita berbeza. Jadi perbezaan itu adalah disebabkan oleh sejauh mana kita kenal dia. Maka sebab itu bila orang tak taat Allah, kita boleh kata dia tak kenal Tuhan. Contohnya tuan-tuan, bila Allah suruh kita satu benda, Allah suruh kita satu benda, akibat daripada suruh itu, hubungan di antara akibat dari suruhan dengan perintah tu, akibatnya ialah akibat yang bersifat sebab musabab. Akibatnya adalah sebab musabab. Maka sebab itu para ulama syariat apabila dia mendefinisikan Islam, kata dia ahkamun wad'iyatun. Apa makna ahkam wad'iyah? Ahkam wad'iyah bermaksud apa yang datang dalam Islam, siapa buat, dia tak percaya kat Islam pun dia dapat manfaat. Siapa buat? Maksudnya Allah perintah kita supaya kita ini makan benda halal. Kita orang Islam yang makan halal, kita akan sihat. Orang kafir pun makan halal, sihat juga. Dia tidak kata makan ni berkesan pada orang Islam sahaja. Dah,
Orang kafir pun dapat juga. Maka sebab itu kita tengok, selalu kita mengeluh di Jepun ada Islam, tak ada orang Islam. Di negara Islam ada orang Islam tapi tak ada Islam. Itulah. Ada beberapa rakan yang dapat sabatika pergi ke Switzerland. Switzerland kan negara jam. Negara yang buat jam. Jadi dekat sana dia tak kira jam. Kita orang Melayu ni lama setengah jam. Semua jam-jam. Lama lah. Sebab itu kita lewat manjang ataupun selisih waktu tu besar. Sebab kita kira jam. Pukul berapa? Pukul 3. Dia bagi nombor. Jadi asalkan belum pukul 4 tu pukul 3 lah. Kan? 3.58 pun 3 jugalah sebab dia berbuah tinggi. Orang di Switzerland tu dia pakai saat. Tuan-tuan. Dia kata bas bergerak pukul 3.00. Kamu sampai 3.05 tak ada dalam bas. Bas tu tak ada titik 3 dia jalan. Jadi nak tunggu orang lain. Kita selagi tidak pak tu dia bergerak lah. Tunggu dia macam-macam. Kita tu okey lagi. Negara Islam lain lagi teruk. Kalau tuan-tuan pergi ke India, Pakistan apabila dia sebut 1 minute by 1 minute tu terjemah Inggerisnya moment. 1 moment please, maksudnya bila tak tahu lah. Tak tahu lah bila tu, mungkin 3 hari, mungkin 5 hari. Kalau pergi ke Indonesia, bila pegawai kerajaan kata sebentar pak, itu boleh jamuk dalam tu. Sebab tak tahu bila sebentar pak. Jadi Malaysia ni kira okey lah sebab dia bagi jam, asalkan tidak masuk jam. Tapi orang lain lebih tepat. Jadi itu menunjukkan apa yang Islam ajar, kita sebagai orang yang beriman, kita kena percaya. Bila buat, impaknya baik. Bila kita langgar apa Tuhan larang, impak buruknya berlaku. Jadi kita percaya sangat benda tu, maka sebab itu kita tak langgar. Jadi bila orang langgar perintah Allah, maksudnya dia tak percaya kepada logik itu sendiri. Logik akal dia tak percaya. Jadi kalau dia percaya logik akal pun tidak, akademik pun dia tak percaya, Tuhan pun tak ada apalah. Jadi sebab itu apa yang berlaku di negara Islam hari ini adalah kerana orang Islam tu mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia tak kenal Tuhan dia. Tuhan dia tu siapa? Dia tak kenal pun. Ada satu ungkapan ulama sufi, dia kata begini. Dia kata, siapa kenal peraturan Islam tapi tak kenal Allah, maka dia akan berlengah-lengah untuk melaksanakan Islam. Tapi siapa kenal Allah, automatik dia akan buat apa yang Allah suruh. Maka sebab itu orang sufi kata, kita tak payah belajar banyak-banyak pasal Islam dulu, kita kenal Allah tu dulu. Bila kita kenal Allah, kita akan cari apa yang Allah suruh dan kita buat, walaupun kita tak belajar banyak. Maka sebab itu kita lihat hari ini orang Islam banyak sangat tahu pasal Islam, tapi tak buat apa. Kadang-kadang mereka mempunyai helah yang cukup banyak untuk lari daripada apa agama suruh. Banyak sangat helah, tuan-tuan. Bila kita sebut begini, hadis sahih ke tak? Bila kita tanya gitu, kenapa? Nak pastikan dululah. Jadi nak boleh kau pasti tu 2 bulan tunggu, tak payah buat lagi. Jadi bila orang mari, ini nasih kau mansuh, kau ambil kira kau tolak, nak dapat pasti pula setahun. Jadi seronoklah dia, tak payah buat. Hari tu 2 bulan dia tak tangguh, ni tangguh pula setahun. Setahun 2 bulan. Lepas tu bila kita beritahu, ini pandangan ini yang terbaru ke yang lama, tangguh pula tuan-tuan. Gitulah. Maka sebab itu kita lihat orang belajar Islam ramai PhD, tapi PhD itu satu pun penyelesaian dia tak bagi. Sebab dia belajarlah Islam kata begini. Maka sebab itu cuba tuan-tuan tengok, ada je conference mengenai Islam, kertas kerja macam ensiklopedia, tuan-tuan.
Dulu saya ingat tahun-tahun 80-an proceeding seminar ada 8 paper je. Masa tu Hamid Osman bla 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 tu lah, hak tua-tua hak mati belaka tu, dia tu yang betul kata kerja bila pergi seminar. Sekarang parallel session sampai 24 sesi, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Bincanglah apa. Tapi bila tanya kenapa buat seminar, ada masyuk. Begitu ya. Macam-macam pandai. Di mana kalaulah penulis itu buat seperti yang dia tulis, tu wali dah penulis tu, tuan-tuan. Penulis tu kalau dia buat macam dia tulis, wali lama dah dia. Tak ada pun. Kalau hasil seminar itu dibuat selesai lama dah masalah umat Islam. Tak ada. Untuk ranking universiti kena ada seminar, kena ada invitation, orang tu orang ni, akhir sekali dia pun pusing. Tuan-tuan, ada seorang profesor neraka mungkin, tak apalah mengumpat sikit. Profesor universiti ni kan tuan-tuan, dia biasalah buat kajian. Bila saya kata begitu tu termasuk dengan penceramah sekali lah, macam begitu. Dia buat kajian. Jadi orang-orang di universiti ni tuan-tuan, dia macam ayam daging tau. Ayam daging, dia gemuk gitulah. Dia memang banyak buat kajian. Sini pun ada Profesor Pencing, tak maaf lah ya gitu. Profesor ni dia buatlah kajian, dia buat kajian. Bila dia buat kajian, dia menemui banyaklah apa panggil benda yang dia cari tu. Jadi oleh kerana dia terbiasa bila buat research, geran kerajaan bagi. Jadi letih dianya ialah letih fikir lah. Letih fikirnya lah. Bila dia pencing, ni profesor pengajian Islam lah ni, bila dia pencing, maka dia pun tengok masalah umat Islam, banyak masalah. Maka dia pun bergeraklah nak buat kerja. Jadi bila dia bergerak nak buat kerja, maka kaki dia macam terikat, tak boleh bergerak. Lepas tu dia tengok-tengok bahawa nak bergerak ni kena ada duit, tuan-tuan. Sebelum pada ni dia tak tahu bahawa nak buat kerja agama perlu duit, sebab fund mari dari kerajaan. Jadi tuan-tuan, akhirnya dia sendiri berundur untuk buat kerja agama sebab tak ada fund. Seolah-olah dia tak tahu kau Nabi mana ada fund. Nabi fund duit sendirilah tuan-tuan. Sebab tu profesor yang duduk universiti, bila dia cakap bab Islam, Islam dalam akon, tuan-tuan. Tapi cuba suruh dia buat, tak nak buat je dia. Tak ada fund, payah nak buat. Kita cakap kat dia, Nabi dulu tak ada fund pun. Tak ada faham pun, buatlah. Awak kan pencing jusa pencing awak tu ada 8,000, lepas tu makan ubat percuma kerajaan, berapi je lah duit tu. Sebab itu jangan ambil profesor pencing jadi wakil rakyat. Dia tak mahunya. Dia nak jadi senator, dia nak jadi macam tu. Sebab dia tak pernah rasa bagaimana buat benda tu. Termasuklah yang sedang bercakap pun, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila kita sedar diri, kita cuba. Tapi orang yang duduk di luar, yang buat betul kerja agama, yang tak ada duit, yang buat, mereka lebih yakin daripada orang yang bercakap, tuan-tuan. Oh, orang yang bercakap. Jadi sebab itu apabila kita bercakap nak kenal Allah, Allah kata, ataupun orang sufi itu kata, mu nak kenal Allah, jalannya ilmu. Jadi bila jalannya ilmu tadi tak mungkin kamu dapat melainkan kamu fokus. Okey, lepas pada itu kamu kena ingat, nak jumpa aku tu mesti, nak kenal aku mesti melalui induktif, iaitu sikit. Jadi tuan-tuan, apabila begitu, maka sebahagian ulama memudahkan kita dengan memberi sedikit panduan, di mana mereka ajar kita teori yang sudah siap, berfikir secara deduktif.
Yang induktif tu kena cari sendiri. Maka yang deduktif ni telah dibuat modelnya oleh ulama, dan itulah yang kita panggil dia tarikat tu. Jadi tarikat ialah model cari Tuhan yang ulama sudah siapkan. Jadi tugas kita ikut model yang kita sukalah. Tuan-tuan suka Naqsyabandiyah, ikutlah. Tapi bila tuan-tuan tak suka Naqsyabandiyah, bukan bermaksud tuan-tuan tak masuk syurga. Mungkin tuan-tuan suka Qadiriyah, tuan-tuan suka Ahmadiyah. Cuma yang tak ada tarikatnya namanya Faisaliyah. Kalau ada tu sesat. Itu tak ada. Ya, tak ada tarikat nama Faisaliyah. Jadi Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, ada itu terpulang. Ataupun tuan-tuan kata tuan-tuan tak nak ikut tarikat, tuan-tuan nak ikut ustaz-ustaz yang tuan-tuan kenal, tak apalah. Setidak-tidaknya mereka telah membantu tuan-tuan berfikir secara induktif bertukar kepada deduktif. Maksud deduktif ialah kita bergerak berasaskan kerangka teori yang sudah dibina, dan kita pun carilah dia punya pendetailan. Kalau induktif tu letih sangat, nak collect begitu, lepas tu nak benanya dan sebagainya. Jadi ada seorang ulama sufi, dia tolong kita, dan saya pun setuju dengan dia, saya pakai yang dia lah. Jadi dia kata bila kita nak kenal Allah, Allah ni boleh dikenali melalui komponen tadilah, dan komponen itu disebut oleh Allah dengan ayatillah. Ayat-ayat Allah. Dalam Quran banyak sangat pasal ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah ini beliau bahagikannya kepada 3. Satu, dia panggil ayatun kauniyah, ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang bersifat alam semesta. Itu satu, kata dia. Yang kedua, ayatun takwiniyah, iaitu ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang berbentuk perbuatan Allah. Dan yang ketiga, ayatun Qur'aniyah, ayat-ayat daripada Al-Quran. Jadi ada 3 lah. Satu, alam semesta. Yang kedua, perbuatan Allah. Yang ketiga, ayat Quran. Misalnya ayat yang mengenai alam semesta tu Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Cuba tuan-tuan baca buku mengenai galaksi ataupun mengenai astronomi, tuan-tuan akan dapati Allah itu maha hebat sangat-sangat. Tuan-tuan akan bangga sangat bahawa Tuhan kita adalah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kata Allah fala uqsimu bimawaqi'in nujum, bersumpah dengan kedudukan galaksi. Lau ta'lamuna azim, kata dia, kalau kamu tahu kedudukan orbit, kedudukan planet dalam galaksi, kamu akan rasa kagum sangat-sangat mengenai siapa dia Allah. Tapi dia kerana kita tak ada dalam kuliah maghrib mengenai benda tu, tapi kalau kita baca buku, kita tanya ialah pakar-pakar astronomi ke apa benda, kita akan dapati Allah itu hebat sangat-sangat. Hebat sangat-sangat. Saya nak hurai panjang-panjang, saya tak tahu, saya bukan pensyarah astronomi. Tapi Allah sebut begitu, lau ta'lamuna azim, kalau kamu tahu, kamu akan rasa kagum sangat. Itu mengenai ayat kauniyah, tanda-tanda yang kita kenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, ayatun takwiniyah, iaitu tanda-tanda yang kita dapat lihat melalui perbuatan Allah. Misalnya Allah suruh kita pergi melancong. Allah kata kul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu pergilah melancong ke seluruh dunia, tengoklah apa kesan perbuatan Allah terhadap orang yang engkar. Itu tujuan dia suruh kita bagi melancong tu. Tapi sayang kita pergi untuk selfie je.
Tengok balik tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun geram juga, kawan-kawan ni pergi sana selfie sana sini, saya pun belajarlah sedikit adopt Photoshop. Betul kan? Jadi kita duduk kat rumah tu ambil gambar gaya macam-macam, lepas tu cari background, bubuh situ matching gambar, upload. Dia pun kata, ustaz pergi juga. Lama dah dulu ya, padahal gitu je lah. Sebab yang pentingnya orang nampak macam pergi. Lepas tu kalau nak sembang, orang tanya macam mana, tengok Google Earth, dia tunjuk kat sana ada kedai, ada jalan, ada tu. Jadi kita pergi sembang, perasan tak McDonald's sebelah masjid tu, ustaz pergi ya, padahal tengok dekat Google Earth je. Macam tak, dia macam sembang dengan kaki bola lah. Bila pagi tu ada Kelantan lawan apa-apa, akan jadi hangat sembang dekat kantin. Saya tak izin tengok bola sebab tak ada masa, tapi saya akan tengok YouTube pagi tu. Sebab YouTube dia akan cerita sisi-sisi detik-detik yang menarik, lepas tu detik gol je. Jadi bila kita sembang tu sama kencang, awak tengok je lah. Someh dia tendang, dia kata, tengok juga. Padahal kita baca buku, kita tidur, yang penting modal sembang setara, tuan-tuan. Itu je lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah kata kamu pergilah luar negara tu, tapi tujuan kamu pergi untuk tengok apa perbuatan Allah kepada orang tu. Sepatutnya gitulah. Jadi oleh kerana itu Allah suruh kita kenal dia melalui ciptaannya. Dia juga suruh kita kenal dia melalui apa yang telah dia buat dalam mengurus hidup manusia. Dan yang ketiga, dia minta kita kenal dia melalui Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan tak mungkin boleh kenal Allah jika tuan-tuan ambil satu dari tiga. Sebab itu komponen dia ada begitu. Jadi bila komponen dia ada begitu, tuan-tuan belajar Quran sampai koyok kain pun tuan-tuan tak kenal kau Allah. Tapi kalau tuan-tuan melancung sampai tak ada masa duduk masjid pun tak kenal juga Allah. Jadi macam mana nak kenal? Tuan-tuan kena ambil belakang lah. Berfikir mengenai alam pun tuan-tuan kena ambil kira juga. Melihat apa yang Allah Ta'ala buat kepada orang soleh, apa yang Allah Ta'ala buat kepada orang yang ingkar pun kena tengok juga. Duduk di masjid belajar Al-Quran pun kena buat juga. Kerana itulah dipanggil mukawwinat. Apa yang kita panggil dia komponen-komponen yang akan membentuk pandangan kita terhadap Allah itu siapa. Macam belajar agama lah tuan-tuan. Sumber ilmu dalam belajar agama ni ada 3. Kalau orang tadi dia tidak melalui 3 ini, ilmunya masih mentah. Misalnya kalau imam muda ceramah pasal parenting, dia sendiri kahwin pun tak lagi. Tuan-tuan dengar tak? Awak tak dengar? Misalnya piu-piu tu kan, ngorak pun tak penuh lagi. Dia cerita pasal parenting, keluarga bahagia. Baik ambo tengok Maharaja Lawak sebab dia tak tahu apa tuan-tuan. Sekadar dia tahu hadis Nabi. Kita boleh tanya kat pakcik Google, tuan-tuan, kamu tahu tak perempuan tu apa? Dia tak kenal tuan-tuan. Kita yang dah 20-30 tahun duduk dengan perempuan ni, kita tahulah. Belum kahwin macam kucing, setelah kahwin macam rimau, lama dah kahwin macam Tarzan. Mana aku orang tu, itu kita yang dah kahwin lah. Jadi kalau dia belum kahwin, awak nak cerita kat saya. Jadi sebab itu ilmu agama sendiri pun, walaupun tuan-tuan belajar ilmu agama, kalau ustaz tu muda sangat, dia outspoken kan, kita pun cari ustaz hak tua sikit. Sebab apa tuan-tuan kena tua? Sebab ilmu tu dia tak akan sempurna melalui 3 cara. Pertama, melalui belajar macam ni lah. Ini satu, tapi tuan-tuan tak mungkin faham semua melalui belajar. Jadi belajar tu perlulah. Yang kedua, kena ada pengalaman yang dia lalu tu.
pengalaman yang dia lalu. Cuba tuan-tuan belajar mengenai buat haji dan umrah, betul kan? Sampai habis kitab, tapi tuan-tuan tak pernah pergi haji buat umrah. Pandai ke? Takut tawah pun terbalik tuan-tuan. Cuma tak ada arah orang pakai ikut belakang. Jangan tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan jangan tanya ustaz tak pernah pergi haji umrah, dia mengajar haji umrah. Kena panggil Ustaz Daud Cik Ngoh. Betul kan? Ustaz Daud Cik Ngoh tu dia pejam mata pun boleh. Sebab dia tahu dan dia ada pengalaman tu lah. Sebab ilmu ni bukan sekadar teori, mesti ada pengalaman. Sebab tu di universiti yang pakai buku tu kita panggil tutor. Profesor dia masuk tu dia tak pakai apa-apa sebab dia sudah nota kaki, dia sendiri tu dah nota kaki dah. Dia cakap, cuba tengok profesor ulung rujuk apa tulisan dia, mana ada nota kaki. Bila dia tanya kenapa tulisan prof tak ada nota kaki, aku nota kaki. Tapi tulisan tutor banyak nota kaki dari isi sebab dia tak confident lagi. Betul lah. Tapi tuan-tuan yang tak faham, tuan-tuan kata ni tulisan ini akademik, nota kakinya banyak. Bukan akademik, bodoh lagi tu. Hak cerdiknya profesor tu tuan-tuan. Sebab dia sudah konsepkan ilmu tu, dia konsepkan. Maka ilmu tu bukan sekadar maklumat tu, dia juga ada pengalaman. Dan yang ketiga, dia menghayati ataupun dia hidup bersama tempat yang dia pelajari itu. Sebagai contoh tuan-tuan, masa saya belajar dululah, duk belajar pondok tu, Tok Guru pun sebut satu hadis. Kata dia, jangan kamu tidur di kandang kambing. Maafkan saya, jangan kamu tidur di kandang unta, tapi tidurlah di kandang kambing. Tidak pening kita, maka kita pun kata gapo dia maka sudah kelas, pergilah belakang rumah Tok Guru tengok kandang kambing. Busuk kohong, air kecingnya, tahitnya. Nak tidur ke mana tak faham. Tanya Tok Guru pun dia cakap-cakap sikit, dia pun lopak juga. Dia tak faham. Saya tak faham. Dia pakai tak faham gitu tapi naik kelas fahamnya tidak, ada bengong gitu. Lepas tu jumpa adik lah, bengong gitulah. Jadi kalau dia mari ngajar tuan-tuan pun dia skip jugalah sebab dia pun bengong lah. Bila pergi ke Mekah, duduk di sana 2 tahun, kita pun duduklah di kawasan orang Badui, duduk kat kemah tu. Baru kita faham kenapa Nabi sebut tak boleh tidur tempat unta tidur, tapi boleh tidur tempat kambing bermalam. Sebab pertama di sana kawasannya kering. Kawasannya kering. Kambing tu dia tak minum banyak air, kecingnya sikit. Lepas tu taiknya kering. Jadi kalau kita nak tidur kat situ, ambil pasir, kambuh-kambuh, selesai. Jadi kambing Mekah, bukan kambing mana orang. Oh, Nabi sebut lain. Kita dah pakai kambing mana orang, letih. Jadi benda tu kita faham sebab kita pergi sana, tuan-tuan. Kita pergi sana. Jadi sebab itu tuan-tuan tengok, ustaz yang tak pernah keluar negara dengan ustaz pernah luar negara, lain faham dia tentang agama. Kenapa lain? Sebab dia pernah musafir, dia duduk, dia dengan orang. Jadi tuan-tuan, itu belajar agama. Maka sebab itulah ulama dulu dia merantau. Mana ada ulama duduk setempat, dia merantau sana. Mata dia ngaji pondok pun dia pindah sana, pindah sana, pindah sana. Maka sebab itu orang yang pindah sana sini tu faham dia tentang agama lebih luas. Tapi ulama yang tak pernah merantau, walaupun dia alim, mazhab dia tak berapa laku lah. Macam mazhab Imam Malik. Imam Malik tak pernah keluar Madinah dengan Mekah. Maka mazhab dia dekat Madinah pun dah tak ada, ada di Tunisia dan juga Maroko. Itu je lah. Tapi mazhab yang tuan punya mazhab itu merantau, popular. Mazhab orang yang paling ramai ikut di dunia Islam ialah mazhab Hanafi. Sebab
Imam Abu Hanifah jual kain, dia berniaga, dia bergaul dengan orang. Jadi faham dia tentang agama tu lebih luas daripada orang lain. Mazhab yang kedua yang popular di dunia Islam, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, cuba tengok perantauan dia. Lahir di Syria, pergi ke apa panggil Iraq, Baghdad, Kufah, Basrah, pergi ke Madinah, balik ke Basrah, pergi ke Mesir, mati di sana. Jadi jauh dia pergi itu, fahamnya makin luas. Maka sebab itu dia ada pendapat yang lama, pendapat yang baru. Jadi apa yang nak disebutnya tuan-tuan, nak belajar agama pun ada komponen-komponennya. Maka samalah juga nak kenal Allah, ada komponen tadilah. Tuan-tuan boleh kenal Allah melalui memahami alam sakruah jagat ataupun alam semesta. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali tuan-tuan, dia ada tulis satu buku. Buku tu tak adalah tebal sangat, sekitar 100 halaman, mengenai ciptaan Allah. Tapi buku tu tak jadilah kuliah maghrib ya, sebab kononnya dilihat dunia. Sedangkan Imam Al-Ghazali tulis buku tu untuk kita kenal Allah cipta benda dekat alam ni, untuk bawa kita kenal Allah. Yang Said Naqi duk sebut integrasi tu, integrasi ilmu tu. Jadi Al-Ghazali sudah buat integrasi dah, dan dia lah bapa integrasinya, iaitu dia mengislamkan ilmu logik, dia mengislamkan ilmu alam dan sebagainya. Maksud mengislamkan ilmu itu, dia buat 3 perkara. Pertama, dia murnikan yang tak betul dengan agama, dia perbetulkan. Yang kedua, dia beri istilah baru sejajar dengan agama Islam. Yang ketiga, dia tulis buku baru tentang benda yang sama, tetapi memperkukuhkan tauhid kepada Allah. Jadi Imam Ghazali tulislah buku dia Asrarul Khalq, rahsia ciptaan Allah. Dia tulislah kenapa Allah buat langit 7 lapis. Dalam lapis pertama ada apa tujuannya, kenapa Allah buat arnab, kenapa Allah Ta'ala buat harimau. Kenapa Imam Ghazali bercakap benda tu? Dia kan orang sufi. Ialah kerana dia faham nak kenal Allah, salah satu caranya ialah ayatun kauniyah, iaitu tanda-tanda Allah yang terdapat dalam alam semesta. Jadi dia dah buatlah untuk kita, cuma kita tak belajar, tu masalah kita lah. Dia dah ada dia. Yang kedua, mengenai ayatun takwiniyah, tanda-tanda yang Allah Ta'ala buat pada ciptaannya, ataupun apa yang Allah Ta'ala buat kepada manusia pada masa sekarang. Maka benda itu kadang-kadang disebut dengan sunnatullah, ada kala disebut dengan ayatullah, ada kala disebut dengan qanunul ilah, macam-macam lah nama. Tapi dia nak beritahu kita hidup di dunia ini, bila Allah kata sesuatu, siapa ikut, apa dia buat kat orang tu. Allah larang sesuatu, siapa langgar, apa berlaku dekat orang tu. Jadi kita yang belajar ni, kita tengok orang ini dia ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, maka apa berlaku pada dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, dulu saya agak, iman saya pun tak adalah baik sangat ya, dulu saya agak kabur ya, apabila saya tengok ramai profesor pengajian Islam, anak-anak mereka tak mengaji Islam, jadi jurutera, jadi tu. Jadi kita pun kagumlah dengan profesor tu, tapi kita heran bila tanya dia, Prof, anak kat mana dia pun sebutlah begitu. Habis anak dia bilang tu, tak ada seorang pun jadi ustaz. Sebab tu kita tak ada anak lagi. Lepas tu tanya prof ni pula, tanya prof ni. Mungkin dia prof, dia pandailah jawabnya, tapi kita pun geti kau fikir. Kita fikir, terdetiklah dalam kepala saya bahawa itulah cara mendidik anak yang baik, iaitu jangan jadikan anak kita seperti kita. Sebenarnya gitulah. Sebab dianya profesor pengajian Islam, anaknya tak ada seorang nak jadi profesor pengajian Islam. Okey lah, gitu.
kan saya pun tanya lagi, kenapa anak-anak Prof tak belajar agama? Dia kata payah kerja. Dia kata gitu. Kita pun terkejut lah. Ayo kau, dia kan ajar kat orang tawakal, rezeki, betul kan? Tapi dia tu payah kerja. Belajar hak ni lah mudah kerja. Okey. Gua kita tutor lagi, dengarlah gitu. Lepas tu saya pun jadilah pensyarah. Bila jadi pensyarah, duduk di jabatan sejarah tu, saya kena ambil apa orang lain tak nak ambil. Gua kita mari lewat. Jadi yang popular dah ambil dah kat orang, tinggallah ada 2-3 benda hak baki, perkhususan yang belum diambil, maka wajiblah ambil untuk dapat gaji. Kita pun ambil. Antaranya ialah mengenai kajian tokoh ulama. Jadi kena kajilah. Jadi kita pun collect lah data mengenai ulama, pergi jumpa tok guru pondok tu, gini. Tulislah biografi ulama tu lah. Biografi ulama pondok ni. Okeylah, buatlah kerja tu lebih kurang 18 tahun. Tengok, tulis. Lama-lama saya berfikir, kebanyakan anak-anak tok guru pondok ni yang tak ada akademik, tak ada apa ni, tok guru ni PhD pun tak ada, BA lagi jauh ni. Kita tengok anak dia semuanya jadi orang hebat-hebat. Anak tok guru ni. Sedangkan anak dia tak pernah pergi tuition pun, tak pernah tu, tak pernah apa dan sebagainya. Maka akhirnya saya berfikir, tok guru ni pandai kau dia didik anak. Kita pun buatlah paper sikit, minta grant nak cari rahsia parenting tok guru pula. Tok guru dia didik apa anak dia, apa anak dia tak jadi panuk orang lain. Anak kita tuan-tuan dah jual satu tu tuition dah, tapi SPM lepas SPM bengong selalu. Jadi kita kata apa tok guru ni, tuition pun tak ada, duduk kapung pula, tapi jadi ketua pengarah, jadi profesor besar. Jadi buat apa ya? Jadi buatlah paper sikit, minta duit. Tadi kan pensyarah kan sikit-sikit duit, betul kan? Kajian pun bagi tu yang gemuk tu, ni buatlah. Nampak macam research tapi tak pakai duit dia, kena kut angin. Jadi pergilah buat, tanya gitu. Jadi bila data-data tadi kita collect, hampir keseluruhan tok guru tu kata tak ada buat apa hampir boleh dikatakan keseluruhan ulama-ulama pondok, ulama yang kita kenal dulu-dulu tu, bila tanya dia tentang parenting, dia kata 2-3 perkara aja. Pertama, percaya ke Tuhan. Ada semua yang tu percaya ke Tuhan. Kita buat kerja dia buatlah kerja dia. Gitu ya gitu betul. Lepas tu lagi jangan ambil barang haram. Betul dah tu. Jangan bagi orang. Tak ada kena ada teori Maxwell bla bla. Mana ada teori apa? Tak ada teori, tak ada tu, tak ada seorang pun guna teori mak saleh tu, mak saleh ni, mak toleh, minah toleh, soleh. Tak ada Maxwell apa benda. Taat dengan Allah, jangan bagi dia makan benda haram, buat apa hak Allah suruh, lainnya Allah buatlah hak dia suruh tu. Dan tuan-tuan, kita dapati bila dia buat kerja untuk Allah, maka Allah jagalah anak dia tu, tuan-tuan. Allah tolong lorong anak dia, Allah campurkan anak dia cekal. Maka walaupun tak belajar sekolah MCKK ke apa benda, sekolah pasir mah je, tapi jadi ketua pengarah, tuan-tuan. Bila masuk ke situ, yang anak kita ni pula habis ilmu kita sumbak dalam kepala dia, lepas SPM pecah, tuan-tuan. Tak jadi apa juga, tuan-tuan. Jadi bermaksud akhirnya bolehlah dibuat kesimpulan, bila kita percaya dekat Allah, Allah berilah kat kita. Cuma dia tak akan beri melainkan kita beri dulu. Jadi dia akan beri pada kita mengikut kadar mu percaya dekat dia tu banyak mana. Banyak mana mu percaya kat dia. Kalau mu percaya kat dia sikit-sikit, mu percaya kat orang lain, dia kan cukup cemburu orangnya. Dah mu percaya kat orang lain, mu ambil kat orang lain lah. Apa nak ambil dengan aku dah? Bukan dah bagi sikit.
Jadi kalau kamu bagi banyak kerana kamu yakin, maka aku bagilah banyak dekat kamu, tuan-tuan. Ya Allah SWT suruh kita sediakan senjata untuk berperang, tapi Allah tak suruh kita setanding dengan musuh. Dia tak suruh. Dia sebut wa'aiddu lahum mastata'tum. Dia kata bila kamu nak pergi berperang, kamu kena sediakan peralatan perang sekadar yang kamu mampu. Tu je. Lebih lagi tawakal pada aku. Benarnya. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, kita sediakan peralatan perang kalah musuh, tapi perang tak juga aku. Tuan-tuan, Israel tu tuan-tuan, kalau semua orang Arab berlakon zombie, tahu berlakon zombie, dia jalan gitu, dia nikung Israel, mati Israel tuan-tuan. Tapi tak ada pun. Kalau semua negara Arab kumpul tentera dia lawan Israel, kalah Israel, tapi orang Arab ada saja je lah. Hari kemerdekaan pamit, deng 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 deng, itu je. Lepas tu alat tu habis, beli hak lain pula. Oh gitu. Sebab Allah dia tak suruh setara, dia tak suruh pun setara, dia suruh buat aja. Buat ada lebih tu aku tolong lah. Cuba tengok dalam perang Hunai, apabila sahabat rasa bila kekuatan tentera dia lebih besar daripada musuh, maka dia tak percaya ke Tuhan. Sahabat tu dia tak tawakal ke Allah, maka apa Allah ajar kat sahabat? Kalah perang. Wa yauma hunaini iz a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum minallahi syai'a. Jadi sebab itu kata orang sufi, kenalah Allah, carilah dia. Bila kamu kenal dia, kamu cari dia, maka kamu akan tahu dia tu siapa. Maka itulah yang dimaksudkan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.